Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kembali kita ke channel MH Okey, kali ini ada sedikit review lah kita akan buat lagi. Yang kita dapat lihat di meja ni, ini ialah produk yang baru saya beli, yaitu meter greedy Sirius. Meter greedy Sirius. Yang ni saya beli online dari kedai China lah, dari overseas. Tidak apa, sekarang kita try unboxing dulu, kita tengok apa ada di dalam kotak-kotak, ketiga-tiga kotak ini. Okey. Mari kita buka kotak yang pertama. Okey, mungkin sebelum ni memang ada yang antara kamu semua pernah cari kan video-video di YouTube berkenaan greedy Sirius ni, sebab yang ini meter display jenis LCD, dia tidak guna jarum. Okey, kita buka lah, kita cuba review lah, tengok apa function display dia macam mana. Okey, ini dia. Dalam kotak ni dia cuma ada satu biji display. Kita tengok ada Sirius Vision, Sirius meter yang ni guna jarum lah. Ini Vision ni, ini saya cari tidak dapat pula seller dia kan. Yang ni, okay, ni Sirius Unify. Yang ni, saya rasa ni lah. Nampak? Okay, ini dia. Kita buka. Memang cantik lah sebab dia macam LCD display. Tapi tidak apa, nanti kita try on. Kita try on nanti sini. Ini bahagian belakang. Nampak? Oke. Ada dua soket. Di sini tulis greedy. Ini truss bagian depan. Ini cuma LCD display lah. Dia tidak jarum, tidak apa-apa. Oke. Dalam kotak ni pula, kita tengok apa dia bagi lagi. Oh, okey. Dalam kotak ni manual dan juga kabel. Ini kabel meter, tapi pendek lah kabel ni. Dan juga kaki meter ni, kaki meter. Okey. Next kita buka lagi yang okey. Nampak kotak ni macam ialah kita beli online kan, jadi mungkin bungkusan dia ni sudah tercampak di mana-mana. Kita pun tidak tahulah Korea kita macam mana kan, tapi kita tengok keadaan kondisi di dalam. Tengok macam ada koyak sikit. Tidak apa, yang penting isi dia tu yang penting . Jangan lengahkan masa, kita buka. Okey, dia ada bubble wrap. Wah. Okey, ini control unit untuk model gauge meter model yang ini. Dia tidak boleh gunakan sendirian macam meter-meter lain. Kalau macam yang model sebelum ini, sebenarnya model ini pun bukan model baru sangat. Mungkin adalah dalam 2-3 tahun lepas lah dia rilis kan, dia keluarkan. Dia tidak boleh digunakan sendirian. Sendirian dengan meter. Dia perlu kawinkan dengan satu control unit. Okay. Artinya kalau beli meter ni, kena beli control unit. Okey. Di sini dia ada paparkan, ada switch. Di sini banyaklah soket-soket yang plug and play sini. Okey. Di atas ni ada switch, ada tachometer, exhaust temperature, water temp, oil temp, fuel pressure, oil pressure, ni turbo map sensor, turbo vacuum, ni DC source, meter output, ni mungkin untuk letak meter lah. Okey, melalui control unit ni kita boleh display dalam 1 meter 10 in 1. Kalau di kotak cakap 10 in 1 lah, tapi kita tidak tahu berapa function dia boleh tunjuk dalam meter ni. Dia kata 10 in 1.
Maksud dia dalam satu meter nih, melalui control unit yang ada nih, dia boleh ubah ganti-gantilah, boleh ubah display yang ada di sini. Sebab yang kita tahu dalam meter nih, dia boleh paparkan dua unit display, yaitu bar display di sini dan juga unit display bahagian tengah. Oke, nanti kita on, kita boleh nampak. Saya jelaskan lagi. Sebab tu dia tidak boleh gunakan sendiri yang ini, dia kena ada ni juga. Dia macam ECU dia lah, control unit. Ada manual book juga. Jangan risau, manual book disediakan dan bahasa Inggeris orang putih. Oke, kita tengok apa lagi dalam. Oke, dia ada bagi kabel. Yang ni kabel power. Saya rasa ni memang kabel power lah, sebab dia ada fuse. Kabel power, dia akan cucuk di sini. Ni kabel power, DC source, ni power lah. Dia ada 4 wire. Yang ada fuse ni ialah bateri. Yang hitam ni pula ialah ground. Orange ni ignition only. Dia ada tulis juga lah, dia ada bagi marking juga lah, ignition only. Dan putih ni pula ialah untuk lampu, signal lampu lah, untuk yang adjust lah. Kalau waktu malam kita on, dia akan jadi malap ataupun dia tukar lampu lah. Ini kalau saya tengok manual, dia pergi sini. Dia ada bagi beberapa wire lah. Dia ada RPM, temperature, RPM, speedometer, airflow ratio, dan juga fuel gauge. Tu warning minyak lah, katanya indikator minyak. Tapi mungkin saya tidak pasang semua lah nanti. Nanti saya akan pasang di kereta saya juga. Mungkin saya akan pasang beberapa sajalah yang dari sini yang digunakan. Yang lain itu mungkin saya kurang gunakan lah. Oke. Wah, ini. Oke, ini kabel meter. Sambung sini ya. Sambung sini ke control unit. Dia sama juga macam yang kabel yang di supply tadi dalam kotak ni, tapi yang ni pendek. Dia bagi kabel yang panjang. Kabel panjang itu dari control unit ke meter. Oke. Dia punya controller. Nanti kita akan sambung sini. Sambung di control unit. Dan kita akan tukar option. Pilihan-pilihan yang adalah. Sebab meter ni all in one lah, 10 in 1. Jadi untuk display tu dia tidak boleh display sekali dalam semua dalam sekali. Jadi kita kena tukar di sinilah. Contoh kita mau tengok temperature, ubah temperature. Tengok RPM, ubah pergi RPM. Dia tidak boleh display semua dalam satu masa. Kelebihan dia dalam satu meter ni, kita boleh guna untuk bermacam-macam function. Jadi kalau untuk pengguna yang tidak gemar dashboard tersemak kan, memang sesuai lah. Dia cuma beli satu. Mungkin kalau dia bosan tengok RPM, dia ubah pergi tengok temperature. Boleh ubah-ubah lah. Jadi inilah tujuan controller ni. Selain itu boleh tukar lampu, tukar macam-macam function lah. Boleh tengok di manual. Kemudian dia bagi pula ada satu lagi OBD2 cable. Saya ada terbaca juga review tentang kabel ni. Kebanyakan orang yang guna kabel ni ada masalah lah. Dia maksudnya bila dia cucuk kabel ni, dia untuk supply, sebenarnya untuk supply menghidupkan control unit. Tapi kebanyakan orang guna ni, control unit tetap tidak hidup. Control unit ni tetap tidak hidup. Dia pasang sini ya. Ada ni merah dan yang putih. Tapi saya tidak akan guna ni lah. Tapi saya akan kaji juga lah belakang hari nanti saya akan cek juga nih. Tapi saya tidak guna ni lah. Saya guna secara manual lah, guna fuse yang tadi tu. Oke, habis. Ada satu lagi lah sekali, yaitu temperature sensor dan wiring dan harness. Saya pesan untuk satu sensor sahaja, yaitu sensor temperature. So dia bagi saya satu unit sahaja untuk temperature sensor. Sebenarnya kita boleh pesan untuk yang lain-lain sensor, tapi perlu tambah duit lah.
contoh oil temp sensor, fuel press sensor, exhaust temperature sensor, macam-macam kita boleh pesan, tapi berlainan harga lah. Dia tidak sekali one set, dia berlainan pesanan. So saya cuma order satu saja, iaitu water temperature sensor. So saya cuma dapat satu. So dalam meter ni, kali ni saya boleh hidupkan banyak lah. Kalau saya mahu pilih RPM, saya boleh pilih RPM. Kalau saya mahu pilih temperature, kita on temperature, macam itulah. Jadi kira berbaloi lah. Harga pun tidak juga mahal. Kalau ikut function dia ni, berbaloi jugalah. Sebab satu meter ni dia boleh display banyak. Dia boleh display banyak function, bukan satu saja. Kalau macam meter-meter lain, saya pun pernah juga guna beberapa jenis meter yang mechanical meter, digital meter yang guna jarum. Adalah beberapa jenis saya pakai, tapi setiap meter dia cuma paparkan satu jenis saja. Kalau untuk RPM saja dia paparkan. Kalau untuk temperature saja dia paparkan. Inilah kelebihan dia, satu meter kita boleh ubah fungsi-fungsi paparan. Tapi saya sekarang cuma order sebiji paparan meter ni. Kalau saya rasa okey, mungkin saya akan order lagi next, tambah lagi 2 biji lah. Kita boleh tambah ni. Belakang sini ada soket. Setiap kotak ni dia akan bagi satu kabel pendek. Jadi kabel pendek tu kita pasang lagi pergi meter sebelah. So kita boleh papar dalam 3. Jadi dia jadi 3 beradik lah. Sekarang ni di beradik tunggal, dia seorang. Jadi kalau rasa tidak mahu dia kesunyian, kita panggil di beradik dia lagi 2 orang, jadi 3 beradik. Jangan jadi dia tunggal lah. Okey, kotak yang paling last saya pesan temperature adapter 28 mm. Yang ini untuk Myvi. Untuk Myvi 28 mm. Okey. 28 mm. Jenama dia tidak tulis jenama pula. Kosong, dia cuma tulis 28 mm. Sensor ni, ini untuk coolant temperature sensor. Kita pasang di hose radiator. Next video saya akan buat lagi. Cuma kali ini kita review dulu fungsi-fungsi yang ada di meter Grady Sirius ni. Alright, sebentar lagi saya akan cuba hidupkan meter ni. Saya akan cuba hidupkan meter ni dan kita akan try function-function yang ada. Okey, sebelum tu kepada sesiapa yang belum like ataupun subscribe video saya ni, channel saya ni, bolehlah support kan, like dan jangan lupa subscribe ya. Nak tahu lepas ni saya akan review lagi banyak produk-produk macam ni, bolehlah bagi komen, drop komen di bawah. Okey, tanpa membuang masa, mari kita sambungkan dan hidupkan meter ini. Okey.